Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Jadi kita sambung pada subtopik yang seterusnya, iaitu al-mururu bil masjidi min ghairi lubthin. Jadi tadi kita sudah bahas berkaitan dengan al-mukthu fil masjid, dengan makna menetap di dalam masjid. Sekarang ni perbahasan yang ada kaitan dengan masjid tetapi dari sudut al-murur. Yes. Beza al-murur dengan at-taraddud, bezanya ialah taraddud ni pergi balik. Masuk pintu yang sama, keluar pintu sama. Al-murur ni masuk pintu A, keluar pintu B. Itu maksud murur. Okay. Jadi adakah perempuan haid boleh, ataupun perempuan haid dan nifas boleh al-murur, boleh lalu dalam masjid? Qala al-mururu bil masjidi, lalu pada masjid, min ghairi lubthin, tanpa duduk tetap. Okey, dia kata ittafaqal ulama'u, telah bersepakatlah fa'il oleh para ulama, al-ulama'u fa'il, ala man'il haidi, atas mencegah akan orang haid, akan mencegah oleh orang akan orang haid, minal mururi, ala man'i jar majrur, al haidi mudhaf ilaih, minal mururi, daripada lalu, bil masjidi, pada masjid, ta'alluq ba pada murur. Lalu masjid tu dihalang oleh fuqaha, inda khawfi talwithi biddami, ketika mana takut akan mengotori masjid, takut akan mengotori masjid. Inda khawfi talwithi, khawfi talwith idhafah masdar kepada maf'ul, talwith lawwatha yulawwithu talwithan, takut mengotori masjid, biddami, dengan darah. Maka lalu dalam masjid ni dia kait dengan talwith, dia kait dengan menajiskan masjid. Maka para ulama fiqh mazhab Syafi'i, lah kitab Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj dan Mughnil Muhtaj, yang ketiga-tiga tu murid kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, mereka itu mengkiaskan juga kepada seseorang yang ada luka mengalir. Seseorang yang ada luka mengalir, yang darah tu mengalir lah, masuk dalam masjid, sama juga macam orang haid yang lalu dalam masjid. Dengan makna kalau dia takut bahawasanya darah tersebut dapat mengotori masjid, maka hukumnya adalah haram. Kalau darah tersebut tidak dapat mengotori masjid, maka hukumnya makruh. Itu disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib juga. Adapun orang junub lainlah, sebab dia tidak ada darah. Jadi ulama kiaskan kepada begitu juga orang-orang yang lukanya berdarah mengalir. Orang-orang yang lukanya darah mengalir. Begitu juga macam orang haid. Sebab orang haid darah mengalir. Jadi boleh ke dia lalu dalam masjid? Lalu dalam masjid dengan duduk tetap dalam masjid, benda yang beza. Kasairin najasati, dia sebut dah. Kasairin najasati, seperti najis-najis yang lain. Al-mulawwathati, yang ataupun al-mulawwithati, yang mengotori ia najis itu, yang akan masjid. Lawwatha yulawwithu talwithan wa huwa mulawwithun wa dhaka mulawwathun. Siyanatan maf'ul ajli, kerana menjaga lil masjidi, akan masjid tersebut. Yang ini menjaga kesucian masjid, kebersihan masjid. Ada juga perbahasan dalam kitab-kitab hasyiah kalau seseorang itu bawa timba. Bawa timba. Bawa timba, dia pergi kencing dalam timba tu tapi dalam masjid. Tapi tak mengotori masjid. Adakah boleh ataupun tidak? Dah dibahas. Dulu kita dah bahas dalam kitab Sabila dulu. Dia berak, dia kecil dalam timba tu, tapi taklah mengotori masjid, tapi dalam masjid. Boleh ke tak? Amma inda amni talwithi fal aktharuna ala jawazil murur bil masjid. Amma inda amni talwithi, adapun ketika aman daripada mengotori masjid, fal aktharuna, maka bermula ulama, kebanyakan ulamanya, ala jawazihi, atas mengharuskan al-murur bil masjid, lalu dalam masjid harus. Kalau tidak talwith, tapi ma'al karahati, tapi serta makruh. Makruh.
Harus dari sudut tidak haram, tapi makruh. Indan tifa'il hajati, ketika mana ternafi hajat, ternafi oleh hajat. Al-hajati mudhaf ilaih. Mana tidak ada hajat apa-apa saja nak lalu. Dalam keadaan dia tidak mengotori masjid, ataupun tidak ada perasaan, ataupun tidak takut untuk boleh dia tu mengotori masjid, maka dia lalu boleh, tapi makruh. Fa'an Maimunata radhiyallahu subhanahu wa ta'ala. Fa'an Maimunata radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dan daripada Maimunah radhiyallahu ta'ala anha qalat, telah berkatalah ya Maimunah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulu isim kana, Allahi mudhafu ilaih. Sallallahu alaihi wasallam jumlah khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan. Khabar kana yada'u, meletak ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maf'ulun bih, ra'san Nabi. Akan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hijri ihdana, pada riba salah seorang daripada kami isteri. Ni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak habis lagi tu. Fayatlul Qur'ana, kemudian membaca ya Nabi maf'ulun bih akan Al-Quran. Wahia, dalam keadaan bermula dia ihdana ni ataupun salah seorang daripada kami ni haidun khabar. Berhaid kami ni haid. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kami haid ni, dia meletakkan kepala dia di riba kami dan baca Quran. Tu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau seorang perempuan itu haid, tidak semestinya lelaki tersebut perlu menjauhi daripada isterinya secara mutlak, tidak. Yang tak bolehnya ialah sentuh antara pusat hingga lutut tanpa berlapis atas pandangan mu'tamad ataupun bersetubuh. Tu ya. Lain pada tu boleh. Jadi para suami bolehlah beramal. Baca Quran sambil duduk di riba isteri. Makna baca Quran tak semestinya kena duduk. Boleh je baca dalam keadaan begitu. Jadi macam-macam benda. Hadis satu tapi macam-macam benda kita boleh dapat. Baca Quran dalam keadaan gini boleh ke tak? Baca Quran bersama dengan perempuan isteri yang haid boleh ke tak? Boleh tak sentuh ataupun bersentuhan ataupun kita rapat dengan isteri ketiga haid boleh ke tak? Jadi banyak benda. Jadi boleh berlaku. Jadi boleh beramal. Rasulullah SAW buat begini. Boleh beramal. Baca Quran sampai duduk riba isteri. Ataupun terbalik. Isteri baca Quran, duduk di riba suami. Boleh juga. Ni baru sweet panggil. Wa taqumu ihdana bi khumratihi bi khumrati ihdana, dan berdirilah oleh salah seorang daripada kami isteri bi khumratihi bi khumrati ihdana. Bi khumrah ni wangian. Tengok kamus wangian. Ilal masjidi, kepada masjid. Mana bila masuk bila berdiri oleh kami dengan wangiannya untuk ke masjid, mana dia nak lalu masjid lah. Untuk apa? Fatabusutuha, untuk mesebar atau kita panggil apa? Macam ni, mesebar ia ihdanan akan khumrah, akan wangian tu, menyebarkan wangian. Mana dia lalu sambil untuk menebarkan wangian tersebut. Wahia, dalam keadaan bermula dia ihdana tu haidun khabar. Haid, berhaid. Di mana dia murur. Berlakunya murur. Mana masuk pintu ni, keluar pintu ni. Murur. Sambil-sambil menebarkan wangian-wangian dalam masjid. Okey. Rawahun Nasa'i. Ay rawah hadal haditha. Dalam riwayat akan hadal hadith, akan hadith ini oleh fa'il al-Imamun Nasa'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Syekh Musannih itu, wa yara Ibnu Hajarin, dan telah berpandanganlah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yara ta'alu ila annahu, kepada bahawasanya sya'an la tantafi karahiyatu uburil masjidi 'anil haidhi ma'al amni. Okey. Dalam hadis ni nak menunjukkan seolah-olah ada hajatlah untuk murur fil masjid. Kalau ada hajat fil murur, untuk murur dalam masjid, zahirnya tidak karahah. Sebab tadi kata dia apa? Dia kata tadi lakin ma'al karahati 'inda intifa'il hajah. Makruh kalau tak ada hajat. Mana kalau ada hajat tak ada masalah. Lah kita hasyiah tuhfah disebut apa? Nak balik rumah. Nak balik rumah, nak pusing jauh. Rumah dekat tepi masjid sana, kalau tembus kat masjid. Kalau tembus pintu masjid ni dekat. Kalau nak pusing masjid jauh, dia pun pintu. Dia pun pitah masjid. Boleh. Ada hajat situ. Hal ni hajat untuk menyebarkan wangian. Okey. Lepas tu Ibnu Hajar pula kata, la tantafi, tidak ternafi fa'il karahiyatu mudhaf ilaih, uburi mudhaf ilaih al-masjidi. Tidak ternafilah makruhnya lalu masjid
anil haidi daripada perempuan haid ma'al amni berserta dengan aman, yakni amni talwith alil lam lil ahdi dzikri, beserta dengan aman daripada mengotori masjid, wa wujudi hajatin, dan ada hajat laha baginya, bagi perempuan haid, fihi ay fil masjid. Kata Ibn Hajar, walaupun ada hajat pun makruh. Walaupun ada hajat pun makruh. Dan yang kata kalau ternafi hajat tak makruh tu aktsarun, yakni kebanyakan ulama. Ibn Hajar berpandangan walaupun ada hajat makruh juga. Kerana apa makruh? Wadzalika adamun tifa'il karahiyatihi. Wadzalika adamun tifa'i karahiyati uburil masjid tu. Dan bermula demikian itu, demikian tidak ternafinya makruh lalu dalam masjid, sabitun khabar mahzuf, sabit ia li ghiladhi hadathiha, kerana berat hadahnya, hadah perempuan haid. Hadah besar. Bukan hadah kecil, bukan hadah sedana, hadah besar. Maka dengan sebab itu tidak ternafi makruh itu walaupun ada hajat. Gitu. Ya, ini lagi teruk. Wa ila adami jawazi dzalika uburil masjid anil haid mutlaqa. Ini lagi teruk ni. Tidak harus, mana haram. Demikian itu, demikian lalu dalam masjid mutlaqan, ay sawaun kana fihi, ataupun sawaun kana fiha hajatun aula. Sama ada pada perempuan itu hajat, kana laha hajatun aula. Sawaun kana laha hajatun aula. Sama ada pada wanita tersebut ada hajat ataupun tidak. Zahabal hanafiyatu al-ahnafu. Zahaba ta'alluq pada ila. Dia panggil ila ni ta'alluq muqaddam. Zahaba tu apa? Ila ni muta'alliq muqaddam, zahaba tu muta'alliq muakhar. Asalnya zahabal ahnafu ila adami. Dia didahulukan. Zahabal ahnafu berpendapatlah oleh mazhab Hanafi. Dia kata haram secara mutlak. Ada hajat tak ada hajat haram. Ni lagi. Kerana ni wa tamassaku bi zahirin nassin nabawi, dan berpeganglah oleh mereka itu mazhab Hanafi, jar majrur bi zahiri wa huwa mudhaf, an-nassi mudhaf ilaih, dengan zahir nas al-Quran. An-nabawi, bukan an-nabawi sifat bagi nas, ay al-mansubi ila an-nabawi, ila an-nabi, al-mansubi ila an-nabi, jadi an-nabawi yang dinisbahkan kepada nabi. Siapa dia? Hadis lah. Okey, apa hadis tu? Fa inni, maka sesungguhnya aku nabi, khabar la uhillu, tidak menghalal oleh aku, al-masjidah, akan masjid, li haidin, bagi perempuan haid, wala junubin, ay wala uhillu al-masjidah li junubin, dan tidak halal oleh aku akan masjid bagi orang junub. Hadis tadi, mana menurut mazhab Hanafi ini secara mutlak ni, tak ada kait dengan kata ubur ke, taraddud ke, mukthu ke, haram secara mutlak. Qala Ibnu Abidin, telah berkatalah oleh Ibnu Abidin, Ibnu Fa'il Abidin mudhaf ilaih. Ini mazhab Hanafi, ini ulama mazhab Hanafi. Dia sebanding setarah dengan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Sebanding setarah dengan Imam Imam apa tu? Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mughni, iaitu mazhab Hanbali. Wa afada hadha an-nass an-nabawi, memberi faedah ia nas nabawi. Hadis ni fa'il maf'ul bih, mana'ad dukhuli, akan terhalang masuk, walau lil mururi, ay walau kana dukhulu sabitan lil mururi, walaupun adalah masuk dalam masjid itu sabit dengan lalu saja pun haram juga. Jadi mazhab Hanafi lagi tegahlah. Murur tak boleh, mukthu tak boleh. Kalau kita mukthu tak boleh, murur fa fihi tafsil. Kalau takut talwith haram. Kalau tak takut talwith berlaku khilaf pula. Ada yang kata makruh jika, bukan berlaku khilaf, berlaku tafsil. Makruh jika tidak ada hajat. Kalau ada hajat khilaf. Kalau ada hajat khilaf. Sekali lagi. Mazhab Hanafi murur dengan lubthu ataupun al-mukthu haram mutlak. Kalau mazhab lain jumhur ittafaqal fuqaha. Apa tadi? Okey. Dari sudut sepakat ulama'nya, kalau dapat menajiskan haram. Kalau tak menajiskan, khilaf. Mazhab Hanafi tetap haram. Ini yang murur. Murur. Sepakat ulama' kalau murur tersebut boleh menajiskan masjid, haram, ittifaq ulama'. 4 mazhab. Tapi kalau tidak menajiskan, mengotori masjid, khilaf. Mazhab Hanafi tetap haram. Mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama' kata haram kalau takut
menajiskan tadi. Kalau tak takut, hukumnya makruh. Kalau tak takut, khilaf. Pertamanya, makruh kalau tak ada hajat. Pandangan kedua, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, makruh juga walaupun berhajat. Itu memang mazhab. Boleh buatlah Tomino tu setiap subtopik ni. Tu. Habis. Wallahu a'lam.